A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Uhayyikum bi tahiyyatil Islam, tahiyatan mubarakatan min indillah, tahiyatan bissalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah. Pada pagi ini kita dapat bertemu sekali lagi dalam episod yang ketiga, menyambung hadis yang telah kita bicarakan pada episod-episod yang lepas. Pada episod yang lepas, iaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi dan juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad daripada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, akhbirni bi amalin yudkhiluni al-jannata wa yuba'iduni 'anil nar." Wahai Rasulullah, khabarkanlah kepadaku, beritahu kepadaku mengenai amalan yang dapat memasukkan aku ke dalam syurga dan dapat menjauhkan aku daripada neraka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Laqad sa'alta an 'azim wa innahu la yasirun 'ala man yassarallahu alaihi." Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Sesungguhnya engkau wahai Mu'adz telah bertanya tentang persoalan yang sangat besar. Sesungguhnya ia adalah mudah bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyambung, "Ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa tuqimus salah wa tu'tiyaz zakah wa tasumur ramadan wa tahujjal bait." Hendaklah kamu mentauhidkan Allah, menyembah Allah, dan kamu tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu pun. Dan kamu mendirikan salat, dan kamu menunaikan zakat, dan kamu berpuasa di bulan Ramadan, dan kamu menunaikan haji di Baitullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, 5 asas rukun Islam, yang mana rukun Islam ini menjadi asas seseorang itu nak masuk syurga dan dapat menjauhkan seseorang itu daripada neraka. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Mu'adz. Nabi kata kepada Mu'adz, "Ala adulluka ala abwabil khair?" Nak tahu wahai Mu'adz, aku tunjuk kepada engkau apakah itu pintu-pintu kebaikan. Maka pintu yang pertama yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shaumul junnah, puasa itu perisai. Was-sadaqatu tudfi'u al-khati'ata kama yudfi'u al-ma'un nar. Pintu yang kedua adalah sedekah. Pintu yang kedua adalah sedekah. Kerana sedekah itu dapat memadamkan dosa seperti mana air memadamkan api. Yang ketiga yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah was-salatur rajul fi jawfil lail. Solat seseorang itu pada tengah malam. Maksudnya bangkit di tengah malam untuk qiyamul lail, untuk tahajud, bangkit untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya hurai pintu yang ketiga, saya nak sambung pintu yang kedua. Pintu yang pertama kita tahu, iaitu puasa. Nah, puasa itu adalah perisai, yang mana perisai ada dua perisai ini dapat difahami daripada dua sudut. Yang pertama, perisai daripada seseorang itu melakukan maksiat. Yang kedua, perisai yang dapat menyelamatkan ataupun dapat mengelak diri daripada terkena penyakit. Maka itu telah saya bahaskan pada episod yang lepas. Pintu yang kedua adalah as-sadaqah. Pintu yang kedua adalah sedekah. Sedekah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia berfungsi tudfi'u al-khati'ata. Dia dapat memadamkan dosa. Seperti mana air yudfi'u al-ma'un nar, seperti mana air memadamkan api. Dan banyak kelebihan-kelebihan sedekah ini. Allah Subhanahu wa taala menyebut di dalam Al-Quran tentang sedekah. "Khudh min amwalihim sadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Innallaha yaqbalu taubata 'an 'ibadihi wa ya'khudhu as-sadaqat." Allah Subhanahu wa taala kata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Al-Quran, Allah kata, "Khudh min amwalihim sadaqah." Wahai Muhammad, ambillah daripada mereka itu sedekah. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha.
Kerana sedekah itu dapat membersihkan mereka dan dapat menyucikan mereka. Bersih di sini adalah maksudnya bersih daripada dosa yang telah saya sebutkan sebentar tadi. Yang keduanya wa tuzakkihim biha. Sedekah itu juga yang kedua dapat menyucikan mereka. Menyucikan daripada apa? Menyucikan daripada sifat-sifat perkara-perkara yang buruk yang ada dalam jiwa insan. Apa yang ada buruk dalam jiwa insan, iaitu sifat kikir, sifat kedekut, sifat bakhil, sifat hasad dengki, sifat anania, sifat pentingkan diri. Maka sedekah itu dapat membersihkan dosa. Yang kedua seterusnya dapat menyucikan jiwa manusia daripada sifat bakhil, sifat kedekut dan seumpama dengannya. Kemudian wasalli alaihim, Allah kata kepada Nabi, salli alaihim, doa untuk mereka. Sebab itu salli alaihim, salat daripada perkataan salah. Sebab itu salah bermakna doa. Salat ni maksudnya doa. Salat maksudnya doa. Di sini Nabi Allah Subhanahu Wa Taala kata bukan suruh salat, tapi maksudnya di sini ada wasalli alaihim. Doalah untuk mereka, iaitu untuk orang-orang yang bagi sedekah. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un alim. Kerana doamu itu dapat memberi ketenangan kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maksudnya manfaat yang ketiga adalah seseorang itu seperti yang disebut dalam ayat ini, seseorang itu yang bagi sedekah, Allah bagi ketenangan dalam hidup dia. Kita dalam hidup ini berbagai-bagai, kadang-kadang kita dengan banyak masalah kerja, masalah macam-macam, masalah dengan kawan kita, dengan keluarga kita. Tetapi dengan kita bagi sedekah, kita harap mudah-mudahan Allah bagi ketenangan kepada kita. Ketenanganlah kita cari. Kalau kita duit banyak tapi hidup tak tenang, tidak ada guna, tak guna. Apalah gunanya kekayaan kalau kita tidak tenang, tidak bahagia. Maka dengan kita bagi sedekah, kita harap mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala bagi kita ketenangan kepada kita. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut seterusnya ayat itu, Allah kata innallaha yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudhu sadaqat. Sesungguhnya Allah menerima taubat orang-orang yang bagi sedekah. Innallaha yaqbalu taubata an ibadihi. Allah terima taubat daripada hamba-hambanya. Maksudnya yang keempatnya adalah yang disebut di dalam ayat Al-Quran ini, manfaat yang keempat adalah daripada sedekah adalah Allah terima taubat dia. Kita ini manusia banyak melakukan dosa. Kadang-kadang ada dosa-dosa yang kecil kita buat, yang kita lazimi banyak dosa-dosa kecil sehingga jadi dosa besar. Ada dosa besar yang kita buat. Manusia ini Allah jadikan fitrah dia melakukan dosa, melakukan kesalahan, cenderung kepada kejahatan. Dan kita harap, dan kita apabila kita lakukan maksiat yang dahulu, kejahatan-kejahatan yang kita lakukan dahulu sehingga ke dosa-dosa besar, kita minta taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, minta ampun daripada Allah. Kemudian kita susuli dengan sedekah. Mudah-mudahan Allah, innallaha yaqbalu taubata an ibadihi. Allah terima taubat hamba-hambanya, iaitu hamba-hamba yang mana? Hamba-hamba yang bagi sedekah. Kemudian wa ya'khudhu sadaqat. Kemudian Allah sambung ayat itu, Allah kata wa ya'khudhu sadaqat. Allah terima sedekah mereka. Allah terima sedekah mereka, maksudnya Allah terima dan Allah akan membalasnya. Dan Allah itu adalah janji Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah akan balas. Tetapi dengan syarat dia mesti ikhlas lah. Bukan ditunjuk ke orang atau dia nak dapat kemasyhuran kerana dia YB ke, kerana dia menteri ke, kerana dia orang besar ke, kerana dia pegawai kerana dia mungkin ketua JKK ke. Itu bukan untuk mencari kemasyhuran, tetapi dia orang yang ikhlas bagi kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan itu pasti Allah akan membalasnya. Tidak pernahlah kita dengar di atas muka bumi ini seorang yang bagi sedekah dengan ikhlas, dengan baik, kemudian Allah miskinkan dia disebabkan dia bagi sedekah. Tidak pernah. Bahkan Allah tambahkan lagi rezeki dia. Maka ayat ini menyebut dalam Al-Quran, Allah kata ada 5 kebaikan sedekah yang kita boleh ambil daripada ayat ini. Banyak kebaikan sedekah, tetapi daripada ayat ini ada 5. Yang pertama, dapat suci daripada dosa. Yang kedua, dapat suci daripada sifat bakhil, sifat kedekut. Yang ketiganya, dapat bagi ketenangan. Yang keempatnya, Allah terima taubat orang-orang yang bagi sedekah. Yang kelimanya Allah akan membalas sedekah yang dia berikan. Selain daripada itu, Nabi SAW sebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dan diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, bahwasanya dengan sedekah ini, dawu mardakum bis sedekah, sabda Nabi, ubatilah orang sakit kamu dengan sedekah. Maksudnya
dengan kita bagi sedekah, kita harap mudah-mudahan Allah sembuh penyakit kita. Kita ada penyakit yang sukar untuk disembuh, kita pergi. Tapi kena usahalah. Kita kena pergilah hospital, kena pergi berubat, kena cari ubat. Kemudian kita berubat, kita rasa sukar untuk sembuh. Kita bagi sedekah. Kita harap mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sembuhkan kita. Ataupun kita ada mak ayah kita, orang-orang yang kita sayang, orang-orang yang kita kenal, kemudian kita bagi sedekah, kita minta supaya Allah sembuhkan dia. Maka ini, sebab itu manfaat daripada hadis Nabi ni, dawu mardakum bis sadaqah, ubatilah orang sakit kamu dengan sedekah. Banyaklah kelebihan-kelebihan sedekah untuk kita bahaskan. Kalau kita bicarakan berbagai-bagai episod pun nak bicara tentang sedekah sangat luas. Kemudian itulah pintu yang kedua. Pintu kebaikan yang kedua, iaitu sedekah. Yang ketiganya, wassalatur rajul fi jawfil lail. Salat seseorang pada tengah malam. Maksudnya dia bangkit qiyamul lail. Kemudian Nabi SAW membaca firman Allah dalam surah As-Sajdah ayat 16 hingga 17. Nabi SAW membaca firman Allah, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Ayat ini membicarakan tentang orang-orang yang bangkit pada tengah malam, merenggangkan belakangnya daripada tempat tidurnya semata-mata untuk bangkit di tengah malam, berdoa kepada Allah, bangkit di tengah malam salat, mengingati Allah, mencari keredaan Allah, khaufan wa tama'a. Kemudian dia berdoa kepada Allah dalam keadaan dia takut, dia bimbang, dia takut daripada azab Allah, dan wa tama'a, dan dia mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Kemudian dia dia menginfakkan sebahagian rezeki yang telah kami berikan kepadanya. Inilah yang maksud daripada ayat ini. Maksudnya tentang pintu kebaikan yang ketiga adalah seorang itu bangkit untuk qiyamul lail. Saya nak nasihatlah untuk diri saya, terutamanya orang yang bercakap ini, orang yang lemah ini, adalah untuk kita bangkit untuk qiyamul lail. Dengan qiyamul lail kita akan mendapat manfaat yang banyak. Seseorang itu dia tak tahu apa kebaikan qiyamul lail kalau dia tak buat qiyamul lail. Orang yang mengamalkan qiyamul lail, dia akan mendapati kebaikan yang banyak daripada qiyamul lail, bangkit di tengah malam. Kita bayangkan di malam yang sedap untuk kita tidur, di malam hari yang sejuk untuk kita nak pergi ambil wuduk pun susah, ketang kita nak pergi ambil wuduk. Tetapi kita bangkit dalam keadaan yang sukar itu untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah pasti akan memberi kebaikan yang banyak kepada orang yang mengingatinya dalam keadaan sukar bagi dia. Dan kita tahu bahawasanya Nabi SAW pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nabi kata, afdalus salah ba'da salatil maktubah as-salatu fi jawfil lail. Seafdal, semulia-mulia salat selepas salat fardu, iaitu as-salah fi jawfil lail, salat di tengah malam. Salat di tengah malam. Kemudian Nabi SAW bersabda dalam hadis yang lain, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, alaikum bil qiyamil lail fa innahu da'bus salihin qablakum wa inna qiyamal lail qurbatun ila Allah wa manhatun 'anil ithim wa takfirun lisayyi'at wa matradatun lid-da'i 'anil jasad. Nabi SAW bersabda, kamu mesti melakukan alaikum bi qiyamil lail. Hendaklah kamu melakukan qiyamul lail, bangkit salat di tengah malam. Sesungguhnya ia adalah kebiasaan para salihin sebelum daripada kamu. Fa innahu da'bus salihin qablakum. Ia adalah kebiasaan orang-orang saleh sebelum daripada kamu. Wa manhatun 'anil ithim. Dan sesungguhnya salat malam itu adalah qurbah, menghampirkan seseorang itu dengan Allah, menegah daripada dosa dan menghapuskan daripada segala keburukan. Kemudian Nabi SAW kata, wa matradatul lidda'i 'anil jasad, dan ia juga berfungsi sebagai membuang penyakit daripada tubuh. Jadi dengan salat malam ni dia boleh buang penyakit daripada tubuh. Itu antara manfaat daripada qiyamul lail. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada apa yang saya bahaskan pada episod ini. Kita tahu pintu kebaikan ada 3. Yang pertama, kita puasa sunat, kerana puasa sunat itu adalah perisai. Yang keduanya adalah sedekah, kerana sedekah itu dapat padamkan kita daripada dosa. Yang ketiganya, pintu kebaikan yang ketiga
adalah seorang itu bangkit salat di tengah malam. Dengan kita memasuki 3 pintu ini, kita akan memperolehi kebaikan yang banyak daripada Allah Azza wa Jal. Jadi takat itu daripada saya, aku liqauli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.